12 pelajar di sebuah sekolah di Rawang, Selangor akhirnya ditangkap kerana kerap tidak hadir ke sekolah. Mereka ditangkap atas ikhtiar dan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Berkenaan dan Persatuan Penduduk Taman Berdekatan. Pelajar tingkatan 5 antara 15 gangster yang ditahan polis dalam satu rusuhan melibatkan dua kumpulan samseng berhampiran sebuah kedai makan di Pandan Indah, Ampang Jaya pada Isnin. Ketua Polis 9 Daerah remaja termasuk pelajar sekolah ditahan dalam op samseng jalanan di Ibu Negara awal pagi tadi. Pegawai Terus JSPT Kuala Lumpur, DSP Syafiq Ishak berkata, kesemua mereka ditahan ketika menunggang motosikal secara berbahaya dan melawan arus. Anak remaja di ibu kota bukan setakat ponting. Mereka tidak datang terus ke sekolah. Mereka melepak di kafe cyber dengan baju biasa. Ada kes yang saya jumpa, pelajar perempuan ponting sekolah naik motosikal ikut kawan lelaki yang dikenali menerusi media sosial. Kemudian terus tak balik. Itu antara... Pada pendapat saya, pelajar-pelajar zaman sekarang ni, diorang ni tak berminat belajar sebab kebanyakannya lah sebab pengaruh daripada gadget tu sendirilah. Jadi diorang ni lebih-lebih sangat dengan gadget ni. Itu main game, media sosial, diorang ni terpengaruh lah dengan benda-benda tu. Jadi bila dah main game ni, saya pun dulu main game juga. Jadi kalau dah main game ni memang tak ingat dunia lah. Kadang belajar pun memang tak minat dah lah. Lagi-lagi dengan apa yang sistem pembelajaran sekarang ni memang tak menarik langsung. Tak dapat menarik minat pelajar-pelajar ni untuk belajar. Dia sebenarnya nak ada kerjasama lah daripada pihak ibu bapa dan guru-guru ni untuk sentiasa memantau pelajar-pelajar ni untuk dalam ni lah, diorang ni main gadget apa semua kena pantau lah. Macam saya sebagai bapa, anak-anak saya ni saya buat pemantauan lah, apa yang diorang tengok dekat handphone diorang ni. Jadi
saya selalu tegur lah. Tapi tegur tu macam tu lah. Bila tegur sekejap, dia orang tak adalah main sekejap tu. Lepas tu, tak lama lepas tu, dia orang buat balik. Jadi nak kena sentiasa lah proses ni nak kena sentiasa lah. Jadi ibu bapa tu mainkan peranan yang paling penting sekali lah dalam memastikan yang anak-anak ni, pelajar-pelajar ni belajar lah. Sebab dia orang ni generasi akan datang kan. Jadi negara ni memerlukan generasi yang akan datang ni lah untuk membina negara ni. Jadi itulah pendapat saya. Okey, pada pandangan saya, media sosial ini memang memberikan pengaruh yang besar kepada kurangnya minat belajar seseorang murid tu. Hal ini ada satu kajian yang menunjukkan 11.6 jam remaja generasi Z ini dalam satu hari mereka menggunakan masa mereka untuk melihat media sosial. Dan data ini tidak termasuk dengan masa-masa mereka untuk bermain game dan melayari internet. Jadi sekiranya hampir setengah hari mereka menggunakan masa mereka untuk melihat media sosial. Jadi mereka mudah terdedah dengan posting-posting yang memberikan pengaruh untuk mereka kurang ataupun tidak minat untuk belajar. Contohnya posting 7G gagal SPM, tak apa, kamu boleh kaya. Kalau kita ambil sesuatu tu sebagai satu perkara yang positif, pendidikan itu adalah satu perkara yang positif, kita sepatutnya perlu sedar yang kita perlu jadi kaya dan berilmu, bukannya jadi kaya tetapi tidak berpendidikan. Jadi itu saja. Buat masa sekarang, saya ada seorang anak angkat bernama Kushairi berumur 9 tahun. During this school holiday, dia stay dengan saya dekat Kelantan. Tapi usually memang dia akan stay dengan mak kandung dia lah dekat Langkawi. Kushairi ni, dia tak pernah mendaftar lagi ke sekolah kerana keluarga dia ada finances problem. Bukan dia seorang sajalah tak pergi, tapi memang all the siblings dia memang tak pergi sekolah, tak pernah mendaftar sekolah. Abang sulung dia tu saya rasa sekolah tapi hanya sampai tingkatan 3 saja kot. Tingkatan 3. Amirul tu abang sulung dia tu tak mampu nak sambung belajar sebab dia terpaksa bekerja sebagai buruh untuk support family dia punya finance. Saya dah pernah suggest kepada mak kandung dia tu, mak kandung Kushairi tu lah, supaya saya lah support Kushairi sambung sekolah dekat sini kan, dekat Kelantan. Tapi mak kandung dia tu macam tak bagilah sebab Kedah dengan Kelantan kan jauh. So dia worried if Kushairi tu sekolah dekat sini, dia tak mampu nak ziarah Kushairi and whatsoever. So cannot say anything, right? Because Kushairi is her own son, so I cannot say anything. Cikgu mengajar juga memainkan peranan. Yang pertama, kadang-kadang suara cikgu yang terlalu perlahan menyebabkan pelajar-pelajar jadi lesu dan boleh mereka mengantuk. Yang kedua adalah disebabkan cikgu yang terlalu garang, sehingga menyebabkan pelajar itu tidak suka. Mengajar bahasa Inggeris. Jadi antara sebab mereka tak minat tu mungkin kerana kurangnya pendedahan.
terhadap bahasa Inggeris itu sendiri. Jadinya mungkin bahan-bahan bacaan agak kurang ataupun sukar didapati di sekitar komuniti yang mereka tinggal. Mungkin di tempat tinggal mereka tidak ada sudut-sudut bacaan ataupun di dalam rumah mereka sendiri tidak ada sudut bacaan ataupun buku-buku yang boleh membantu untuk mereka belajar bahasa Inggeris. Ada cikgu yang bukan dia punya bidang pembelajaran, contohnya sains kan. Kadang-kadang ada cikgu yang mengajar sains sekolah anak saya ni bukan cikgu sains. Jadi dia maksudnya apa yang dia belajar dekat universiti bukan bidang dia. Jadi apa yang disampaikan tu kadang-kadang ada yang tak betul. Cara pengajaran seseorang guru tu memang mempunyai hubungan secara langsung dengan pencapaian, penglibatan murid. Namun kita tak boleh nafikan sebenarnya usaha daripada murid itu juga sangat penting. Di samping guru tu menambah baik dia punya teknik ataupun cara pengajaran dia, murid tu pun dari pihak murid tu pun perlu berusaha untuk menunjukkan minat dan juga sedarlah lebih kepada kesedaran. Saya rasa kesedaran, murid-murid kita ramai tak sedar. Dia tak sedar dia nak exam semua. Okay. Sekarang ni saya rasa waktu yang sesuai untuk cikgu-cikgu sebenarnya meneroka internet, alam maya ni sebenarnya saya sendiri pun macam baru discover, baru explore begitu banyak aplikasi permainan dalam talian yang sebenarnya kita boleh guna untuk ajar apa-apa subjek. Sebagai contoh ada satu aplikasi ni dia macam roda impian. Kalau pelajar tu let's say topik untuk hari tu, saya boleh tekan roda tu, boleh dia akan berpusing dan boleh tahu topik apa untuk belajar pada hari tu. Saya rasa tu menarik lah. Saya macam nak menarik minat dia, kita pelbagaikan kaedah pengajaran lah. Bila macam matematik ni lebih kepada macam tahun 1 dia konsep, saya akan cuba buat benda aktiviti hands on. Kalau benda tu budak tu buat sendiri secara macam konkret, dia mudah sikit nak faham. Hands on tu meaning kalau katakanlah saya nak ajar tambah, saya suruhlah dia guna dia punya pensel ke, dia guna pemadam ke. Jadi dia contohnya 2 pensel dengan 1 pemadam dia gabung dapat jadi 3. Bila dia nampak benda tu secara konkret fizikal macam tu baru dia lagi senang faham. Kalau buat aktiviti saya lebih suka bagi dia applied minat itu, dia buat sesuatu model ke apa, memanglah berkecah ke apa, tapi bukan saja aktiviti. Kadang-kadang kita boleh bawa dia pergi tempat yang boleh menambah ilmu lah, contohnya planetarium, bila hari-hari minggu kan. Cuma kengkangan PKP ni memang tak layan aktiviti dalam rumah je lah. Ni saya kuis online beramai-ramai kerana kita tahu ada 2 platform kuis iaitu Quizizz dan Kahoot yang mana yang semua pelajar suka. Jadi cikgu-cikgu boleh mengambil alternatif untuk menggunakan Quizizz tu sebaik mungkin. Jikalau mungkin dalam seminggu tu mengadakan 2-3 kali kuis online. Dan selepas itu, jikalau siapa yang mendapat markah tinggi memberikan hadiah, itu dapat orang kata akan menseronokkan subjek cikgu tersebut.